Testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. So petang ni kita akan share kaitan dengan kopi, iaitu apa beza kopi single origin dengan blend. Jadi sambil-sambil tu kita buat kopi lah kan. Baru senang nak bercerita. So kalau siapa yang nak tahu pasal kopi, boleh bertanya lah. So hari ni kita akan menggunakan dripper ceramic daripada Blue Bottle. Okay, Blue Bottle ni daripada Japan made in Japan. Ceramic dibuat oleh Arita. So kita kena masak air dulu sekejap. Sambil tu nak kena prepare lah. Cuci sekejap. Untuk preparation kopi ni kita kena agak teliti dari segi dia punya kebersihan dia, campuran dia. Okay, supaya kita dapat rasa taste note yang nak lah kan. Jadi kita cuci dulu lah. Contohnya kita sebelum ni guna grinder ni untuk guna bean line. So cuci dulu. Ni dah cuci, cuma nak share lah kan macam mana cara kita cuci. Okay, kita bagi kettle ni dia stop dulu sekejap. Lepas tu barulah kita check. Okay, topik hari ni lah berkaitan dengan kopi, iaitu biji kopi lah biji kopi. So biji kopi yang kalau jenis biji banyak. Ada Arabica, Robusta, Liberica dan sebagainya, Excelsia. So yang popular 3 lah. Yang popular Arabica dalam 60% penggunaan di seluruh dunia. Okay. Then okay, dan 20% Liberica, 20% lagi Robusta. Okay, so topik hari ini ialah berkenaan dengan apa itu beza single origin dengan blend. Contoh kan, kalau kita pergi kafe, pakai bean apa so kadang barista tahu, dia cakap okey kita pakai single origin Ethiopia Sidamo contohlah kan, ataupun pakai daripada Geisha Panama Geisha daripada Jensen Farm contohnya kan, ataupun kita pakai blend daripada Brazil Santos campur dengan Colombia Supremo contohnya kan. So apa beza dia? So kita akan detailkan. So topik hari inilah berkenaan apa bezanya single origin dengan blend, supaya you all semua jelas lah. Lebih senang bila pergi kafe ke, nak order yang macam mana ke. So sebab dia ada beza, dia ada speciality dia lah. Okay, so kita akan menggunakan bean.
Okey, kita nak set up. Okey. Okey, macam kettle ni dia boleh set up berapa darjah Celsius yang kita nak. Okey, so dalam sekarang ni kita memang set up untuk 92 darjah Celsius. Okey, nak timbang kopi. Sekejap ambil bin. Ambil sample bin single origin, sample bin yang blend. Okey. Okey, apa dia bin single origin? Okey, kita sambil tu Okey, bin single origin ni lah bin yang tak campur dengan bin lain. Sebagai contoh, maknanya dia ada beberapa kriteria lah. Okey, antara kriteria utama kita boleh trace bin tu. Contoh, okey, jenis apa, siapa yang tukar tanam dia, siapa yang tukar proses dia, lepas tu dia daripada daerah mana, lepas tu dia daripada negara mana. Okey, sebagai contoh sebagai contoh bin ni. Okey, jenisnya Liberica. Okey, tanam kat mana? Dekat Johor. Johor tu kat mana? Ladang mana? Dekat Rengit, sebagai contohnya. Ataupun dekat Segamat. Siapa yang buat dia? Yang produce ni House of Candle. Siapa tukang kebun dia? Tukang kebun ni nama Pak Isham. Okey, Pak Isham ni pula dia proses macam mana? Okey. Okey, dia prosesnya natural process. Lepas tu dia roast macam mana? Dia medium roast. Sesuai macam mana? Sesuai untuk buat more kepada pour over, tak kurang sesuai untuk espresso. Maknanya antara perkara-perkara utama yang membezakan, cara mudah lah, nak senang, single origin ialah bin yang tak bercampur dengan bin-bin lain. Maknanya kalau daripada Segamat lah, dia tak campur daripada Segamat, campur daripada Sabah, campur daripada Kedah, ataupun dia tak campur Liberica pergi campur dengan Robusta, dengan Arabica, contoh. Okey, Arabica pun banyak juga. Arabica contoh macam kita ada Arabica daripada Colombia, Brazil, mana lagi, El Salvador dan sebagainya lah. Tapi so yang jelas single origin ni dia bin daripada situ saja, daripada ladang tu, dia tak bercampur dengan ladang-ladang lain, jenis-jenis lain, orang yang buat, itu single origin. So dia antara keyword dia is traceability. Maknanya bila kita beli dia punya bin tu, kita boleh tahu siapa yang tanam. Okey, contoh ini bin single origin juga, daripada Indonesia. Kamala Uwu daripada Manggarai. Lepas tu varietal dia Kartika. Varietal ni benda lain pula. Lepas tu dia punya proses anaerobic natural, dengan dia punya elevation dia, mana dia tanam pada ketinggian 1600 meter daripada aras laut. Okey, lepas tu siapa yang produce dia? Okey, produce dia ialah So Good Coffee and Tuang Coffee. Nampak? Dia ada detail maklumat untuk yang single origin. Maknanya bila kita membeli kopi tu ataupun kita nak proses kopi tu, kita tahu kopi tu daripada mana, ladang dekat mana, siapa yang buat. Even dia punya roast date pun ada tulis kat situ. Ini untuk single origin lah. So single origin ni beza dia dengan blend apa? Antara dia punya karakter dia lah, dari segi originality dia. Lepas tu dia punya profile taste note dia, kalau dia macam dia punya rasa dia is fruity, nutty, contoh fruity ke, floral ke, sedikit acidity ke, itulah dia punya rasa dia. Kalau macam blend lain, kalau macam blend dia campur-campur beberapa jenis bean. So bila dia campur beberapa jenis bean, so dia punya rasa pun complement each other. Tak macam kalau single origin, rasa dia macam tu lah. Kalau dia kata taste note is floral, ataupun nutty, contohnya floral, floral lah, bukan macam tu lah. Dia tak rasa dia unik macam tu. Dia tak rasa yang bercampur-campur macam blend. Okay,
So itulah dia antara karakter single origin. Dan juga boleh katakan daripada segi kalau kita guna istilah coffee lah, macam dia taste note dia macam exotic lah. Exotic dia punya taste note dia macam contohnya mungkin dia ada rasa macam citrusy sikit, macam acid yang tinggi, macam citrus, macam tu, dan floral, macam tu lah. Tapi kalau dalam blend kadang-kadang susah sikit, dia kena adjust, dia kena campur. So itu antara juga beza yang jelas blend dengan single origin. Satu lagi single origin ni dia taste note dia yang dicari lah konsisten. Contohnya kalau kita rasa ini dia more on rasa taste note dia kata kalau kat sini ada, contoh dia ada floral kan. So bila kita proses, rasa dia punya floral gitu. Tapi kalau macam you all semua macam tak jelas macam mana pula floral dia kan, nak buat macam mana, so kena belajar lah nanti pasal dia punya taste note floral tu macam mana. Okay, itu single origin. Okay, so apa pula dengan blend? Okay, blend sebagai contoh okay, sebagai contoh ni lah blend. Okay, sebagai contoh blend daripada tukang kopi. Okay, ini dia campur dia tulis kat sini ini lagi rare juga di blend kan, dicampur Arabica dengan Robusta. Okay, Robusta sifat dia memang pahit So kalau orang ataupun macam kalau macam you pernah try, kalau macam mungkin kopi kampung kopi kampung biasanya dia akan ada rasa lah sedikit kepahitan. Kopi kampung biasanya guna Robusta sebab banyak tanam kat Malaysia dan juga harga dia pun agak murah sikit lah kalau berbanding Arabica. Kalau Arabica dekat Malaysia ni tak banyak ditanam, ada dekat Sabah, Sabarika kan. Lepas tu kalau baru nak start lah kalau kebanyakannya, sebab Arabica ni dia kena tanam tempat yang ketinggian daripada aras laut melebihi 1000 lah biasanya kan. Sebab Arabica ni dia punya akar dia macam lembut sikit, dia tak kuat sangat, dia memang tinggi. Kalau macam Liberica tak apa, tanam rendah pun okey sebab dia akar tunjang, so dia kuat dan juga tahan daripada segi serangan serangga dan sebagainya lah. Sebab tu kita kalau ditanam di Malaysia ni tak banyak Arabica, yang banyaknya Liberica dengan Robusta, sebab dua ni lagi lasak. Nanti kita cerita pula tajuk pasal Arabica, Robusta, Liberica lain tajuk lah. Hari ni kita bincang dulu apa itu single origin, apa itu blend. Okay, so blend contoh ni kat sini campuran Arabica dan Robusta daripada Jawa. So dia punya rasa dia ada dark chocolate, smoky dan earthy. Earthy tu rasa macam mana? Macam rasa tanah-tanah macam tu kan. Okay, so sekali lagi single origin, single lah, bean yang memang itu je, dia tak campur dengan bean-bean lain. Macam contoh beannya daripada Kamala ataupun yang bean ni House of Candle, Liberica sahaja, tak campur dengan yang lain. Ni contoh single bean. Ataupun mungkin kita boleh contohkan juga, contohnya macam special process ni Arabica Gayo, daripada Gayo. So dia bagi tahu Gayo tu kat mana. Okay, daripada tempat namanya daripada Berni Telong. So mana kalau you all check dekat Google tu Berni Telong kat mana, dekat Aceh, dan juga bean dia jenis Aceh Gayo. So dia tak campur dengan bean-bean lain dah. So rasa dia pula, dia punya proses dia honey process. Honey process tu macam mana pula, nanti lain kali lah kita bincang pula yang jenis-jenis proses je. Cuma hari ni kita nak bincangkan more on apa beza single origin dengan blend. Okay, single origin dengan blend macam mana lah. Okay, so sambil-sambil kita bersembang tu, jomlah kita buat kopi lah So kita nak menggunakan juga contohnya ni pun single origin juga ini daripada Ethiopia, Ethiopia Sidamo. So dia punya taste note dia ada floral, citrusy and red berries. Okay, jom kita tuang. Kita mula buat. Okay, single origin biasanya minum macam mana? Okay, single origin kebiasaannya
kita lebih selesa minum dalam kita buat pour over lah. Kenapa kita tak buat macam espresso campur susu? Boleh juga, tapi rasanya akan sedikit lari lah kan, sebab kita nak cuba dapat yang taste note floral citrusy tu contohnya, tiba-tiba pergi campur dengan susu pula. Jadi hilang keaslian rasa dia. So kebiasaannya single origin kita akan prepare buat dalam yang lah, kopi maknanya kita buat pour over ke, french press ke, siphon ke, bukannya campur dengan susu. Sebab dia akan mix around dia punya originality rasanya. Lain pula kalau macam kita buat dengan espresso sini kan. Okay, contoh kalau kita buat dengan espresso, kalau macam kita guna mesin espresso ni, lain pula. Kalau espresso ni nanti biasanya kita akan buat more on proses dia punya susu lah kan. Okey, kita habiskan yang ni. Okey, kita akan proses okey, jap okey, jom kita nak mula memproses. Okey, so sekarang ni kita ada beberapa pilihan lah. Okey, ada yang hanya proses natural. Ini semua single origin Okey, single origin semua. Ethiopia. Okey, so agak-agak nak proses yang mana hari ni? Kita bagi pilihan lah. Ethiopia ke, natural ke, honey. Boleh bagi tahu. Boleh dekat komen tu kita nak proses. So nanti kita akan share juga cara-cara menuang lah. Ni kopi turas ataupun dia panggil okey, Ethiopia okey, kita try Ethiopia. Proses Ethiopia. Okey, Ethiopia Sidamo. Okey, dia punya taste note dia is floral, citrusy and red berries Kita cubalah. Okey, seperti biasa kita timbang dulu. Kenapa kita timbang? Okey, kita timbang supaya kita nak dapat dia pun, nak dapatkan dia punya ratio ratio yang bersesuaian lah. So kita nak kena tahu air berapa banyak mana, kopi berapa gram, dia punya result berapa gram, size grinding macam mana pula. Macam sedikit complicated lah kan, tapi tak apalah. Okey, kita biasa lama. Okey, jom kita grind. Okey, untuk hari ni sebab minum pun tak ramai, so saya buat 13 gram je. 13 gram. Okey, kita adjust dia punya size grinding dia. Size grinding 3. Okey, 35 lah. Okey, kita menggunakan manual grinder. Okey, manual grinder ni Wanzi Espresso JX Pro. Okey, proses semua sekali. Okey, proses semua sekali boleh je nak buat tiga-tiga ni, tapi siapa nak minum nanti? Sayang juga kan, sebab kita nak feel, kita nak suasana gitu kan, rasa kan. Okey, ni kita grind sampai. Okey, untuk single origin biasanya saya lebih prefer pakai manual grinder lah. Sebab yang kita punya yang machine grinder ni saya biasa buat more on untuk espresso. Jadi tak nak campur-campur, nanti kan dia punya rasa dia tu. Okey, so pegang macam ni. Okey, then okey, okey, dia punya grind ni sampai berpusing habis okey, senang je. Okey, nak tahu dia dah habis tak habis, kita goncang macam ni sikit, dan kita pusing macam ni. Okey, nampak? Settle. Okey, so dah bila okey, kita kena tuang lah. So dia kasih bersih dulu. Okey, kita guna tabung uji daripada Hario. Sebab okey, nampak dia ada tanda tau, 100, 200, 300 ml. Okey,
dan menggunakan dripper daripada blue bottle ceramik okey, kat sini. Pusing sini sebab nak tengok dia punya berapa-berapalah. Okay, kita set dia punya timing dia. Dan kena letakkan dia punya filter Okay, untuk dripper ni macam-macam jenis. Okay, mungkin lepas ni saya boleh share juga macam mana nak gunakan mungkin V60. V60 tu macam mana kan. Okay, so ini dripper dia. So dripper untuk blue bottle ni dia sedikit special memang ini dia buat daripada bambu. Sebab tu dia colour brown macam ni. Okay, so kena buka slow-slow lah supaya tak koyak. Alamak, tak masuk. Kita cuba lagi. Okay, masuk. Okay lah. Okay, so brown paper daripada bambu ni kita kena kasih warming up dulu. Kenapa? Supaya untuk memastikan tak ada jadi rasa kertas dia tu, dan juga pada masa sama kita untuk warming up dia punya dripper ni. Okay, jom. Okay, kena warming up lah dripper ni. Okay, dripper ni kalau siapa-siapa nak beli, kena beli daripada Jepun lah. Okay, kat sini tak ada Okay, Blue Bottle ni antara company yang sedang meningkat lah sekarang ni. So dia buka banyak kafe-kafe juga, even dekat Silicon Valley, dekat San Francisco, New York apa semualah. Okay, masa Olimpik baru ni dia ada buat joint JV dengan Nigo apa semua kan. So dia bukannya company yang biasalah. Okay, selepas kita warming up ni, air ni jangan lupa kena tuang, kena buang kat lain. Tidak nanti bercampur dengan kopi kita yang kita nak tu, dah hilang rasa yang sepatutnya. Okay, saya letak dalam cup sini. Okay, sambung balik sini. Okay, ready? Okay, tadi kita gunakan bin Ethiopia Okay, ini punya hasil dia 13 gram. Okay, bila letak dalam ni, kena goncang dulu sikit. Terbalik. Okay, goncang sini nak samakan dia, nak levelkan dia. Lepas tu kita kena adjust dia punya berat dia dan juga timing dia. Then kenalah kita boleh start. Bismillah. Okay, tuang ni dia kena relax, tenang. Lepas tu dia ada dia punya target dia lah, berapa-berapa kan. Okay, sekejap lagi saya angkat dia punya video ni supaya nanti boleh tengok masa dia punya. Waalaikumsalam Fahmi. Kedai buka tak hari ni? Hari ni kita share apa itu single origin lah apa semualah kan. Cerita sikit. Okay, saya angkatlah sikit. Okay, ni untuk kita punya tuangan kita yang kedua. Okay, harapnya nampak lah. Dia punya bau baik Okay, dia bila kita tuang ni tak boleh tinggi sangat,
Tak boleh rendah sangat. Dia tengoklah kita guna formula apa kan. Melalui tuangan kita boleh adjust lah. Kita rasa nak adjust dia punya sweetness ke, dia punya acidity ke. So kita tahulah kan saiz macam mana, apa macam mana. Okay, last one. Lama tak guna blue bottle ni tapi syok harapnya dapat dia punya rasai kemanisan dia. Okay, siapa-siapa yang nak bertanya lagi berkenaan dengan tajuk kita hari ni, apa itu single origin dan juga apa itu blend kopi, boleh tanya. Ataupun kalau nak join sekali kita punya live pun, mana tahu. Okay, kita sempat bersembang sekejap. Okay, last nak dapatkan 200. Okay, timing dia kalau boleh kita adjust lah kan, maksimum 4 minit lah biasanya. Tapi kita tengok lah mana-mana yang bersesuaian. Ikut formula yang bersesuaian lah. Okay, sikit lagi. Dah nampak sedap tu. Last. Okay. Sekejap. Alah, nak ambil cup ni dah habis. Okay, pakai ni lah. Okay, dah siap. Okay, inilah dia punya hasil dia. Ethiopia Sidamo. So, sebelum minum kasih pusing dulu. Stir around supaya dia mix lah yang atas dengan yang bawah tu, dan juga kasih sejuk sikit, suam kan. Kalau kita minum panas macam ni, silap boleh melecur. Okay, so inilah selepas pusing barulah kita letak dalam cup. Okay, ni cup dia. Okay, untuk hari ni kita gunakan cup yang double wall. Bau dia sedang-sedang. Okay, Nizi, dia sedikit berbeza tau dengan kalau kita gunakan V60 dengan ni. Okay, V60 dia punya is cone. Kalau blue bottle ni dia flat sikit bawah dia. So dia punya ada sedikit juga perbezaan lah. Dia punya ni lah. Okay, kalau macam kita guna V60 biasanya akan sedikit keras lah. Kalau guna yang flat bawah ni ada sedikit beza sikit lah. Okay, pusing dulu, chest tengok macam mana. Okay, nampak dia punya bubble-bubble dia tu, alamak menariknya. Nak ambil gambar pun kamera kat situ. Okay, kita test dulu. Bismillah. Rasa macam ni kan. Kalau kena tengah-tengah sejuk, hujan kat luar, lepas tu kena pula dengan biskut
roti yang kerah tu kan. Hui, baik ni. Kita tunggu sikit lagi bagi dia sejuk sikit lagi. Ini kan kalau minum pagi syok ni. Pagi-pagi sejuk ataupun sebelum nak ride ke, nak kayuh basikal ke, nak workout ke, nak pergi buat bendang padi ke. Wah. Mula rasa, dah ada kata rasa ni ha. Rasa dia nak rasa dia punya nights, rasa wah macam keluar kot telinga. Okay, siapa nak bertanya boleh tanya lagi. Topik kita hari ni single origin dan blend. Boleh tanya. Apa itu single origin, apa itu blend. Sebab mudahkanlah nanti kita kalau pergi kedai. Apa tak boleh imagine terliur dah ni. Okey lah. Tak cakap macam mana, susah lah. Datang kat sini lah mesti bawa minum kat sini. Tapi syok lah, syok. Dia punya masa dia suam tu lagi syok lah rasa dia. Kalau dia game main badminton kan, lepas kena ni, lepas setengah jam pergi smash main badminton, rasanya all the way jumping smash ni. Okay, so jelas apa itu single origin, apa itu blend. Okay, saya ulang sekali lagi. Okay, single origin lah kopi yang memang antara keyword utama lah, traceability. Maknanya kita boleh trace kopi tu daripada mana. Maknanya dia adalah single, maknanya single daripada tukang kebun. Contohnya macam yang tadi. Okay, tukang kebun ni untuk Liberica House of Candlery, tukang kebun dia Pak Isham. Lepas tu Pak Isham juga yang produce, Pak Isham juga yang roasting, Pak Isham juga yang jual. Lepas tu dia punya taste note dia pun agak unik. Kalau untuk Liberica House of Candle ni, dia punya taste note dia is jackfruit, ataupun dalam bahasa Melayu kita dia ada rasa nangka. So siapa-siapa nak mencuba kopi yang ada taste note nangka, boleh check lah dekat Shopee House of Candle Liberica. Okay. Lepas tu single origin apa lagi? Rasa dia agak exotic sikit berbanding dengan blend. Kalau blend ialah kopi yang dicampur. Maknanya yang mungkin contoh yang ni dia campur dua. Dia campur Arabica dengan Robusta. Okey. Lepas tu ada juga lagi contoh yang lain. Mungkin contoh macam Bohemian. Yang ni mungkin dia campur 2 ke 3 ke 4. Tapi is blend. Macam contoh, kadang orang suka macam campur Colombia, campur dengan Brazil, campur dengan El Salvador, supaya dia complement each other, dia punya taste note dia tu. Blend ni biasanya orang buat dengan kat espresso campur dengan susu lah. Tapi yang single origin, kalau saya lebih prefer untuk kita buat pour over, tempatkan siphon ke, aeropress ke, apa lagi yang tak campur dengan susu lah, supaya kita dapat taste note yang kita nak tu. Dia sebab taste note dia exotic line sikit. Okay, kita tambah lagi. Okay, baik Okay, cara minum yang the best is kita macam ni, kita sedut daripada hujung ni. Okay, sebab apa? Kita nak cuba dapatkan dia punya taste note. Okay, lidah kita ni ada part yang sensitif, ada yang kurang sensitif, dan ada yang amat sensitif. Yang paling hujung ni sweetness ataupun manis. Yang tengah-tengah ni salty. Dia akan dapat detect rasa masing-masing lah. Yang belakang sikit lagi sour ataupun masam. Yang belakang sekali bitter ataupun pahit. Yang paling belakang ni paling sensitif, paling depan paling kurang sensitif. Jadi
kita cuba sedut daripada depan ni ke belakang supaya kita cuba dapat hasil ni manis ke, masam ke, pahit ke, masin ke. Okey, sekali lagi demo. Macam tu lah. Barulah rasa ada masam sikit, pahit sikit, manis ada sikit-sikit. Macam tu lah. Okay. 2-3 kali sedut dah habis lah. Okey, ada lagi persoalan? Kalau ada boleh bolehlah nak bertanya. Ada ke persoalan? So topik kita hari ni adalah more on apa itu single origin, apa itu blend coffee. Saya scroll sikit, kalau ada persoalan nak check jap. Proses semua sekali invite. Assalamualaikum. Okay, tak ada. Dah tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh stop kat sini lah. So terima kasih kepada semua yang join kita punya live pada petang ni, sambil kita minum, sambil kita berkongsi ilmu. So harap you all semua dapatlah sedikit perkongsian ilmu petang ni berkenaan apa itu single origin coffee, apa itu blend coffee. So harapnya lepas ni tak confuse lagi kan, beza dia apa itu single origin, apa itu blend. Macam mana cara penyediaannya, macam mana cara minumnya, macam mana cara kita nak dapatkan taste note dia. So minum kopi ni banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita boleh share. Dan mungkin lah mungkin lepas ni ada masa kita boleh jumpa mengopi dan sebagainya lah. So untuk hari ni saya ulang balik, kita menggunakan single origin daripada Ethiopia Cinnamon. Okay, dengan dia punya taste note dia ada floral, aroma, citrusy and red berries. Okay, menggunakan Hario tabung uji ni dengan menggunakan dripper blue bottle ceramic. Kita gunakan double wall punya cup, okay, untuk memudahkan dan dia rasa sejuk dia. Dan menggunakan kettle Bravista ni supaya dia senang kita nak control dia punya suhu. So untuk hari ni saya set up tadi 92 Celsius. Okay, so terima kasih kepada yang join kita punya live pada petang ni. Dan juga terima kasih kepada yang bagi gift ke, hadiah ke, yang bertanya ke. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi di lain sesi lah live kita. So harap semua lebih jelas tentang apa itu single origin dan juga blend. Jadi sebelum saya habis, nak buat satu iklan lah. Coming soon, Sekolah Kopi pada minggu kedua 10, 11, 12 akan membuat jambori Sekolah Kopi dekat Damai Beach Resort Besut. So dijemputlah semua yang berkelapangan untuk join jambori kopi. Kat sana ada banyak vendor-vendor yang akan share pasal kopi. Ada juga nak masuk kelas kopi pun boleh, nak pergi test kopi pun boleh, nak feel camping kopi pun boleh, dan macam-macam 3 hari 2 malam kita bercerita pasal kopi. Kalau berminat nak beli dia punya merchandise pun ada. Ni contoh, ni punya t-shirt jambori kopi. Ni design depan dia. Okay, depan dia hitam macam ni sahaja, jambori. Okay, belakang nampak, dia ada dia punya artwork dan ada tulis Sekolah Kopi Jambori. So siapa berminat, pergilah check dekat Facebook Sekolah Kopi ataupun dekat Shopee. Okay, ada juga ya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi di next live lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada tersalah, tersilap, terkurang. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain live. Okay, Assalamualaikum.